اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. أستغفر الله إن الله كان توابا. 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 أستغفر الله إن الله كان. بسم الله الرحمن الرحيم.
Muqaddimah Surah As-Saff. Surah ini diturunkan di Madinah, mengandungi 14 ayat. Dinamakan Surah As-Saff yang bermaksud barisan. Kerana pada ayat yang keempat Allah Ta'ala menegaskan bahawa ia mengasihi orang-orang yang beriman yang berperang untuk mempertahankan agamanya dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Intisari kandungannya menanamkan semangat berjihad, berjuang mempertahankan Islam dari sebarang pencerobohan. Sebelum itu Allah Ta'ala menegur sebahagian dari orang-orang Islam yang memperkatakan sesuatu sedang mereka tidak melakukannya. Teguran ini pada mulanya ditujukan kepada setengah pemuda-pemuda Islam dalam zaman Nabi yang pernah menyatakan, kalau mereka mengetahui apakah sesuatu amalan yang disukai oleh Allah Ta'ala, nescaya mereka akan kerjakan. Tetapi apabila mereka diberitahu bahawa amalan itu ialah berjuang untuk menegakkan Islam, maka ada di antaranya yang tidak mengotakan apa yang mereka katakan. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan, tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang kafir musyrik penyembah berhala, kaum Yahudi dan kaum Nasrani, yang telah diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya memeluk Islam, tetapi mereka tetap mengingkarinya. Mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah, yakni agama Allah, dengan mulut mereka, sedang Allah tetap menyempurnakan cahayanya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka akan yang demikian. Pada bahagian akhir surah ini, Allah Ta'ala menunjukkan kepada orang-orang yang beriman sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian selama-lamanya. Bahkan akan menyelamatkan mereka dan memberi sepenuh-penuh kebahagiaan. Iaitu hendaklah mereka tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya serta berjuang dalam membela dan menegakkan Islam dengan harta benda dan jiwa mereka sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Surah yang akan kita tafsirkan pada malam ini dinamakan dengan surah As-Saff. Surah yang ke-61 pada juzuk yang ke-28. Bermula ayat yang pertama sehinggalah ayat yang keempat. Surah ini di kalangan dalam kategori surah Madaniyah. Surah yang diturunkan selepas hijrah. Dinamakan dengan nama surah As-Saff kerana perkataan ini dan sifat ini disebut di dalam ayat yang keempat. Bila Allah menyatakan sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang beriman yang berjuang pada jalannya di dalam saf yang teratur, tersusun, dalam jemaah yang bersatu padu, yang berdisiplin. Ka'annahum bunyanun marsus. Seumpama mereka itu bagaikan bangunan yang tersusun rapi, yang kukuh. Kalau sebelum ini kita telah membaca surah Al-Mumtahanah atau Mumtahinah. Maka apa kaitan surah Al-Mumtahanah atau Al-Mumtahinah dengan surah As-Saff? Kalau dalam permulaan surah Al-Mumtahinah, larangan daripada bermualat dengan orang-orang kafir, yakni berkasih sayang kepada orang-orang kafir. Maka surah ini Allah Ta'ala perintahkan umat Islam bersatu padu sesama mereka, menguatkan hubungan sesama mereka, bukannya menumpahkan kasih sayang kepada orang-orang kafir yang menentang, yang memusuhi Islam, tapi menguatkan persaudaraan sesama mereka. Kalau dalam surah sebelum ini disebut tentang hukum hakam pergaulan dengan bukan Islam, sama ada di luar negara Islam atau dalam negara Islam, yang telah kita jelaskan. Itu ketika mana dalam keadaan salam
atau ketika dalam keadaan perang atau dalam keadaan tidak perang. Maka surah ini pula menjelaskan, menggalakkan orang beriman supaya berjihad pada jalan Allah. Menentang segala permusuhan yang datang daripada orang-orang kafir. Sama ada mereka ini Yahudi atau Nasrani atau penyembah berhala. Maka ini kaitannya. Kalau dalam surah sebelum ini menyebut tentang hukum hakam berkait dengan bukan Islam. Dalam keadaan aman, dalam keadaan perang, dan menyebut hukum hakam berkait dengan hubungan orang Islam dalam negeri dengan orang bukan Islam atau luar negara. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala memberi galakkan supaya orang Islam mempertingkatkan jihad mereka dengan bersungguh-sungguh dalam menentang golongan-golongan yang memusuhi perintah Allah dan Rasul. Baik, kandungan surah ini, kalau kita melihat mehwar ataupun kandungannya keseluruhannya menceritakan tentang perang dan jihad melawan musuh dan berkorban di dalam jalan Allah, pada jalan Allah, dan menjelaskan balasan-balasan bagi para mujahidin, yakni orang yang berjuang dengan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mulakan surah ini dengan memuji nama Allah, bertasbih, memuji Allah Ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala untuk menunjukkan keagungan Allah yang menurunkan Al-Quran ini. Allah yang menurunkan perintah ini. Ini perintah Allah. Dan ayat ini menjelaskan, dan surah ini di antara kandungannya yang kedua, menjelaskan kepentingan untuk menjaga kesatuan umat. Amat penting. Kesatuan umat itu bermula daripada menjaga kesatuan keluarga, kepada masyarakat, sehinggalah kepada negara. Kesatuan umat itu dibina daripada ibadat lagi. Sama ada ibadat bersifat khususiat seperti sembahyang, puasa, umrah, haji, pergi ke masjid, baca Quran, kita diajar kesatuan. Sehinggalah kepada ibadat-ibadat khusus, ibadat-ibadat umum yang berkait dengan hukum hakam muamalat. Bagaimana Islam mempunyai hukum hakam muamalat yang mengelakkan permusuhan. Sehingga dalam bab hukum hakam yang berkait dengan makan minum, dalam hukum hakam makan minum bagi mengelakkan perbalahan, diharamkan arak sebagai contoh, supaya tak bermusuhan. Diharamkan judi sebagai contoh, biar orang Islam tak bermusuhan. Dan banyak bentuk muamalat, sama ada dalam perniagaan, dalam bab makan minum, dalam hal-hal kejiranan, bukan dalam pembahagian harta pusaka, bagi mengelakkan perbalahan. Ketika orang kafir tak ada satu sistem pembahagian harta, orang Islam ada. Bukan dalam bab perkahwinan dengan diwajibkan wali bagi mengelakkan perbalahan antara orang Islam. Bukan larangan meminang atas pinangan. Jadi kalau orang tu dah bertunang, dilarang bertunang pada orang yang dah bertunang untuk mengelakkan perbalahan. Sebagaimana dilarang juga jual beli atas jual beli. Kalau orang tu dah beli, maka tak boleh beli lagi barang tu. Kalau sudah dijual, maka tak boleh lagi dijual pada orang lain, bagi mengelakkan permusuhan. Dan hukum yang berkait dengan penipuan, semuanya ini untuk menjaga kesatuan umat Islam. Maka Allah memerintahkan dalam surah ini, pentingnya umat Islam mencari resepi-resepi penyatuan. Baik kita sebut kita dalam keluarga, carilah resepinya. Pasti kita akan jumpa. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka ingin mencari perdamaian, Allah akan tolong mereka. Kalau hidup memang tak nak berbalah, Allah tunjuk jalannya. Sampai kita tak berbalah. Tapi kalau kerja kita memang nak berbalah, maka kita nampak semua ruang-ruang berbalah. Maka ini perintah Allah Ta'ala pada kita. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam kandungan surah ini, supaya kita bersatu padu dalam menegakkan agama Allah. Tadi tentang penjagaan persefahaman. Ini menggunakan persefahaman ini untuk mengangkat kebenaran. Mengangkat agama Allah. Artinya kesatuan digunakan untuk apa? Kalau orang lain mungkin menggunakan kesatuan untuk kepentingan ekonomi semata-mata. Maka mereka buat syarikat. Mereka buat EU. Mereka buat G7.
Mereka buat G20. Untuk apa? Ekonomi. Dalam Islam, tujuan penyatuan yang pertama bagi menegakkan agama Allah. Kerana Allah yang ciptakan kita. Dan kepada Allah kita kembali. Allah nak beritahu manusia misi paling utama dalam hidup. Dengannya Allah hantar rasul-rasul. Untuk apa? Tegakkan agama Allah. Yang bisnes ke, yang lain-lain itu kemudian. Yang pertama-tama tegakkan agama Allah sehingga semua orang beriman. Supaya ia beri ruang pada semua orang masuk surga. Itu tujuan rasul-rasul diutuskan. Bukan tujuan rasul-rasul diutuskan untuk kekal di dunia. Itu cuma penipuan dalam kehidupan dunia. Tetapi mengajak umat ini untuk beriman pada Allah dan untuk masuk syurga. Maka ia memerlukan satu kesatuan. Sebab itu tidak ada rasul yang diutuskan. Melainkan yang pertama rasul ini akan membentuk golongan hawariyin dan ashab. Teman-teman. Untuk menjadikan perjuangan menyampaikan dakwah itu lebih mudah. Rasul tak sampaikan seorang-seorang dakwah. Dia akan bentuk suatu kesatuan. Umat. Kalau kita lihat keberkatan Rasulullah membentuk para sahabat, akhirnya Islam sampai seluruh dunia. Sebaik saja Rasulullah wafat, sahabat-sahabat faham apa yang Nabi inginkan daripada mereka. Bukan menginginkan mereka supaya menangis dan meratakan Rasulullah wafat. Kerana tugas yang utama, menangis kejap boleh. Tetapi ada tugas utama. Kita bukan kerja kita orang Islam menangis kerana berpisah dengan orang yang kita sayang. Bukan itu. Sebab manusia yang paling disayangi oleh orang beriman ialah Rasulullah SAW. Sahabat tak buat pula satu majlis menangis je. Mereka dah faham daripada awal Rasulullah wafat apa patut mereka buat. Lalu mereka melantik khalifah pengganti Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka terus memerangi golongan murtad. Menguatkan negara. Menyebarkan Islam. Mereka tidak ada masa untuk menangisi Nabi SAW. Kerana mereka tahu kenapa Rasulullah SAW, apa yang Rasul dah ajar pada mereka. Apa yang Nabi ajar. Nabi bukan meninggalkan umat yang lemah untuk menangis dan meratap. Tapi umat yang kuat, yang tahu prinsip, yang tahu tugas dan misi. Lalu para sahabat menyempurnakan misi Rasulullah. Menjatuhkan Rom, menjatuhkan Parsi. Menyebarkan Islam seluruh dunia. Sampai ke negara kita. Dan benda yang sama yang kita kena faham. Benda sama yang kita faham. Bukan kita meratapi kematian para pejuang kita. Para pemimpin kita. Kita meneruskan perjuangan mereka. Kita meneruskan langkah-langkah mereka. Pengorbanan-pengorbanan mereka. Dan kita akan mati sebagaimana mereka mati. Sebagaimana kata Anas bin Nadhr. Waktu mana dilaungkan berita Rasulullah sudah wafat. Terbunuh dalam perang Uhud. Lalu Anas bin Nadhr berkata, kalau Rasulullah mati, kerana perang ini kita juga akan mati macam Rasulullah mati. Maka kita akan berperang dulu sampai kita mati. Artinya orang Islam dia tahu tentang tugas yang perlu mereka laksanakan. Jadi kita bersatu bagi menyebarkan dakwah. Itu kerja orang beriman. Kemudian yang keempat, surah ini juga memberi amaran tentang bahayanya berpecah belah. Dan menderhaka kepada perintah Allah. Sebagaimana Allah cerita tentang bagaimana Bani Israel yang menderhaka Nabi Allah Musa dan Isa alaihissalam. Ketika mana diperintahkan kedua-duanya bagi melawan golongan Jabbarin. Melawan golongan Jabbarin yang tinggal di kota Palestin ketika itu. Mereka enggan melawannya. Bahkan mereka belok kepada Nabi Musa sebagaimana mereka membelok kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan surah ini menjelaskan bagaimana deklarasi yang disebut oleh Nabi Isa bahawa dia adalah kesinambungan Nabi Musa dan ajaran Nabi Musa, Taurat, dan diberikan padanya Injil. Dan baginda menjelaskan bahawa akan ada seorang Rasul yang akan meneruskan kesinambungan dakwah ini bahkan sekaligus menutupnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa menjelaskan kepada umat pada zamannya tentang Rasul yang terakhir yang dinamakan Ahmad. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang khabar gembira dengan kemenangan Islam dan dakwah Islam. Dan Islam akan mengatasi seluruh agama yang lain. Liyuzhirahu ala dini kullih. Islam akan mengatasi agama lain. Bahkan muasyirat, petunjuk-petunjuk sudah jelas daripada awal lagi.
Daripada awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa Islam yang sempurna ini. Kita tahu Rasulullah membawa kesinambungan Islam daripada zaman Nabi Adam. Tapi datang Rasulullah menyempurnakannya. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kamu. Rasulullah menyempurnakan Islam. Rasulullah bukan bawa Islam. Nabi-Nabi dulu lagi dah bawa Islam. Rasulullah menyempurnakan Islam. Sama ada akidah atau syariatnya. Telah menyempurnakannya. Membetulkan kesalahan dan penyelewengan tokok tambah yang dibuat oleh umat dahulu yang diberi amanah Yahudi dan Nasrani. Mulai Taurat dan Injil. Maka diperbetulkan. Maka Allah menjanjikan Islam ini akan menang. Akhirnya benar-benar kemenangan yang disemak oleh Rasulullah SAW. Dan syarat-syarat kemenangan yang disebut oleh Nabi SAW. Telah pun dibuktikan oleh umat selepas itu generasi demi generasi. Tuan-tuan, Rasulullah SAW tidak tunjuk zaman Nabi dapat kemenangan cemerlang. Tidak. Tapi zaman selepas Rasulullah. Kenapa? Untuk menunjukkan bahawa peraturan yang diikut oleh orang Islam bukan kerana adanya Rasulullah. Kalau tidak orang kata sebab ada Nabi sebab itu kita menang. Bukan. Peraturan yang kita ikut yang Nabi tinggalkan. Sebab itu Rasulullah pada zaman baginda tak terkalah Rom dan Parsi. Tidak hancur keadaan Rom dan Parsi. Jatuh selepas itu. Untuk menunjukkan bukan kerana keberadaan Rasulullah. Tapi keberadaan hukum hakam yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Supaya umat akhir zaman tidak berkata kami tak menang sebab tak ada Rasulullah. Kami tak menang sebab kami tak ada Nabi. Tidak. Kita akan menang mengikut apa yang Rasulullah tinggalkan pada kita. Apa yang patut kita jaga. Untuk mencapai kemenangan tersebut. Akhirnya dibuktikan generasi demi generasi. Pada generasi para sahabat, maka jatuh Rom Parsi. Pada generasi para tabi'in pula, maka satu persatu negara dikembangkan. Sehinggalah kepada kerajaan Islam yang terakhir. Islam itu tersebar dengan meluas. Dan sehinggalah kepada umat hari ini, untuk kita mengulangi kemenangan dengan resepi yang sama yang dahulu dipegang oleh para sahabat, oleh orang-orang sebelum kita. Bahkan Rasul menjanjikan kemenangan itu. Dan Allah menjelaskan kemenangan itu. Wah, agama Allah akan mengatasi agama lain. Cukup kita tengok macam ni je. Indikator mudah. Umat Islam tak pernah kurang. Macam mana pun difitnah. Contoh tidak ada agama yang paling teruk difitnah sampai hari ini melainkan Islam. Label pengganas boleh ke Islam. Dia tak boleh ke Hindu. Kalau Hindu buat bunuh banyak mana tak dapat. Dia tak dapat kat Yahudi, oleh Yahudi bunuh banyak mana tak dapat. Dia tak dapat pada Kristian, oleh Kristian bunuh ramai orang tak dapat. Tapi Islam, maka disebut pengganas. Islam disebut semua label-label. Dia sebut ini grup Islam pengganas. Dia tak sebut ini grup Kristian pengganas, Buddha pengganas, Hindu pengganas, walau jelas ganas. Tak nisbahkan pada agama. Disebahkan pada individu. Kalau ada orang Kristian buat salah, walaupun atas nama agama Kristian, dikata dia yang salah. Tapi kalau orang Islam buat salah, walaupun atas nama individu, dikata Islam yang salah, dia Islam pengganas. ISIS yang buat hal, semua kita kena. Begitu cara mereka main naratif. Tidak ada agama saya katakan terfitnah paling kuat daripada Islam. Tapi Islam tu tak bertambah. Umat Islam tak pernah kurang. Tengoklah carta, tengoklah graf. Tengoklah jumlah penduduk Islam. Naik. Dia tak akan kurang. Dia tak akan turun. Umat Islam akan terus ramai. Bukan dengan konflik yang berlaku. Umat Islam bertambah. Ramai masuk Islam. Bagaimana saya ceritakan kekejaman yang terselah yang dapat dilihat dengan mudah melalui aplikasi moden hari ini yang tidak lagi boleh disorok oleh berita-berita yang didominasi oleh mereka menyebabkan ribuan masuk Islam. Ribu masuk Islam dengan isu Gaza. Bukti Islam akan bertambah. Mereka menyangka dengan bunuh anak-anak supaya tidak berkembang Islam, tidak membiak zuriatnya. Tetap anak-anak baru yang datang memeluk Islam. Remaja-remaja yang memeluk Islam. Kata ini janji Allah. Kemenangan. Sebab itu asas kemenangan itu dah ada belaka dah. Bila kita lihat macam kita sebut dalam kuliah subuh. Berkumpul segala kuasa besar untuk lawan orang Islam yang merupakan kelompok kecil. Dan mereka halang pula negara-negara Islam yang lain menolong. Mereka halang pula. Kalau hantar bantuan pun saja melepas batuk di tangga.
Mesti yang tuan-tuan makanan, rupanya biskut dah habis tarikh tempoh. Roti-roti dah habis tarikh tempoh. Mereka buang. Betul-betul zalim. Itu yang mereka buat. Baru datang konvoi obatan, mereka bom. Saja mereka nak mainkan perasaan umat Islam. Dalam perjalanan di bom konvoi yang taubat, yang hantar air dan sebagainya. Ambulans. Yang konon mereka tunjuk laluan selamat. Pergilah balik ke Rafah. Masuk sempadan Mesir. Mereka bom di perjalanan. Mereka terpaksa patah balik. Mereka bom pula hospital yang berdekatan. Itu hospital Syifa. Tentu itu yang orang kafir buat. Dan mereka menghalang orang Islam daripada tolong. Jangan tolong. Orang Islam tak berani nak tolong. Tapi Allah tetap memberikan kekuatan yang luar biasa kepada umat Islam. Kerana Islam agama Allah. Maka berita kemenangan ini bukanlah jauh daripada setiap telinga-telinga umat Islam. Bahkan nanti kita akan mendengar berita-berita keajaiban dengan kemenangan. Dia bukan kemenangan biasa. Kemenangan yang penuh keajaiban. Kalau kemenangan biasa, dia tak akan beri apa-apa kebaikan. Kalau kemenangan sebab tentera kita ramai, senjata kita canggih. Tak. Kemenangan yang datang dengan segala keajaiban. Untuk menunjukkan inilah kemenangan yang datang dari Allah. Kemenangan yang datang daripada pertolongan Allah. Untuk menambahkan keyakinan orang-orang yang beriman. Dan untuk melemahkan jiwa-jiwa orang yang munafik. Contoh ketika mana Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia. Di dalam peperangan Khandaq. Kerana kesan kecederaan. Lalu bila diusung mayat Sa'ad bin Mu'az, mayatnya ringan. Menjadikan orang-orang munafik menggigit bibir mereka. Kerana melihat bagaimana kesudahan mereka nanti. Sebab ni, kalau di sana ada golongan munafik, bila golongan Islam ni menang dengan pertolongan Allah, kita akan lihat orang-orang munafik menggigit bibir mereka. Kekecewaan. Kerana mereka juga mengharapkan orang Islam ni kalah, golongan munafik ni. Mereka mengharapkan, maka mereka pasti akan menggigit jari dan bibir-bibir mereka. Dia kecewa dengan kemenangan yang Allah berikan. Sebagaimana kita cerita tentang Sa'ad bin Mu'az yang menjadi suatu templakan yang besar pada orang munafik bila Allah tunjuk hari kematiannya penuh mulia. Carilah mujahidin mati dengan senyumannya, dengan wangian kasturinya, menjadikan kematian mereka orang-orang munafik tak senang duduk. Menunjukkan dekatnya pertolongan Allah SWT. Kemudian dalam surah ini juga Allah Ta'ala menyebut tentang jalan-jalan keselamatan. Bagaimana kita nak selamat mengikut jalan yang disebut sebagai Sa'adatul Kubra. Iaitu kebahagiaan yang paling agung. Wasabilun najah, dan jalan keselamatan daripada azab ukhrawi. Maka Allah menjelaskan dengan cara beriman pada Allah dan Rasul dan berjihad dengan harta benda dan nyawa. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahawa kesan daripada jihad, kemenangan di dunia dan balasan di akhirat kelak. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan pada kandungan surah ini juga penegasan akan datang pertolongan Allah. Tuan-tuan, bila kita lihat barangkali orang-orang yang lemah iman bertanya sebagaimana Allah cerakam dalam Quran. Mata nasrullah, bila pertolongan Allah? Pasti akan kita bertanya, mata nasrullah? Ramai orang-orang yang ada iman tapi imannya lemah. Dan dia tak faham tentang sunnatullah. Maka dia akan bertanya, bila pertolongan Allah? Bukankah kita benar? Bukankah Allah bersama kita? Bila? Ketika mana seorang sahabat bernama Khabbab bin Arad radhiyallahu ta'ala anhu, sesudah dia diseksa oleh tuannya bernama Ummu Ammar kerana dia memeluk Islam. Dia letakkan besi panas di atas kepalanya sehingga dia menggelupur. Ummu Ammar ambil besi panas, letak atas kepala. Khabbab ini seorang hamba yang memeluk Islam dan pakar pembuat pedang di kota Mekah. Dan ketika mana sedang dia buat pedang, tuannya bernama Ummu Ammar mengetahui dia memeluk Islam. Pergi tempat dia bekerja. Lalu mengambil besi panas, iaitu pedang yang ditempa, yang sedang dibakar. Letak atas kepala dia. Sehingga menggelupur dia, pingsan. Bayangkan kepanasan besi tersebut yang masih kemerahan apinya. Maka sesudah dia sedar daripada pingsan, dia datang menemui Nabi SAW. Nabi sedang berehat di Masjidil Haram. Dia kata, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana.
Wahai Rasulullah, tuangkan doa mustajab. Kenapa tak doa pada Allah? Kenapa tak minta tolong pada Allah? Bukankah kita ni benar? Mereka ni jahat sungguh dah ni. Jahat kemuncak jahat. Lalu kata Nabi SAW, wahai Khabbab, sabar. Orang-orang yang dahulu daripada kamu lagi berat azab dan hukuman. Sebahagian mereka ditanam separuh badan dan digergaji kepala. Dan sebahagian yang lain pula dicakar sehingga memisahkan antara daging dan tulangnya. Wahai Khabbab, Allah akan pasti menyempurnakan agama ini. Sehingga kamu akan melihat seorang itu berjalan, seorang wanita akan berjalan daripada Mekah ini menuju ke Busra. Dan keadaan tidak takut melainkan Allah. Maksudnya aman nanti. Hatta perempuan Islam pun aman. Boleh berjalan seorang diri. Yang boleh berjalan beratus kilometer tanpa takut apa-apa melainkan Allah. Maka turun ayat. Berkait dengan pertanyaan orang beriman. Mata nasrullah. Bila pertolongan Allah? Allah kata. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah kamu semua pertolongan Allah itu dekat. Contoh kalau orang beriman tahu pertolongan Allah itu dekat. Kerana kematian itu juga pertolongan Allah. Kematian orang beriman itu pertolongan Allah. Sebab itu, setiap kali berlaku perjuangan dan peperangan, dijanjikan dengan dua pertolongan. Dua kegembiraan. Sama ada mati dalam kemuliaan. Atau menang dalam perjuangan. Mati itulah kemenangan. Mati itulah mati dalam kemuliaan. Maka Allah pun tunjuk kemuliaan orang yang mati syahid. Maka pasti akan datang pertolongan Allah. Tahu-tahu ketika mana Nabi Nuh diremeh-remehkan dengan pertolongan Allah. Nabi Nuh tak yakin akan datang satu hari nanti pertolongan Allah. Generasi demi generasi bertukar. Yang anak dah jadi besar, keluar pula anak. Yang anak ni pula dah jadi besar, keluar pula cucu. Semua mereka mempersendakan Nabi Nuh. Bila pertolongan Allah? Bayangkan 950 tahun. Itu sunnatullah. Sehingga datanglah pertolongan Allah. Yang tak pernah mereka bayangkan sesudah mereka mempersenda-sendakannya. Sesudah mereka mempermainkan Nabi Nuh. Akhirnya semuanya binasa, melainkan orang beriman. Itu belum cerita akhirat. Bila Allah sebut pertolongan Allah itu dekat. Kenapa? Kerana umur manusia hidup kat dunia ni singkat. Tentang umur kita hidup kat dunia berapa tahun? Singkat. Sebab itu bila datang pertolongan Allah, dia begitu dekat. Dengan singkatnya umur kita. Oleh sebab itu, pahami sunnatullah bagaimana pertolongan Allah itu datang. Pertolongan itu datang bila Allah Ta'ala mengasingkan antara orang munafik dengan beriman yang sebenar. Selagi mana ada golongan munafik, dia kena keluarkan dulu. Sampai mereka semua keluar dalam saf orang-orang yang berjuang. Maka ketika itu datang pertolongan, supaya pertolongan ini disaksikan oleh orang-orang yang benar dan ikhlas sahaja. Orang tak benar, orang tak ikhlas tak boleh tengok keajaiban, tak layak. Contoh macam kita sebutlah nak tengok raja ni, dipilih lah siapa. Tak semua orang boleh tengok raja. Untuk hari pertabalan, untuk hari istiadat, adalah surat jemputannya orang tertentu. Tak semua. Untuk melihat keajaiban pertolongan Allah, melihat malaikat dan sebagainya, bukan semua orang boleh tengok. Maka Allah pilih sekelompok khulas, orang-orang yang ikhlas. Sekelompok orang-orang yang benar, yang yakin, yang benar tawakalnya pada Allah. Mereka lah yang akan menjadi saksi keajaiban perang ini. Mereka lah yang akan tengok. Bukan orang-orang yang tidak tahu, ataupun orang yang tidak melihat, yang tidak ikhlas dalam perjuangan. Maka ini kenapa Allah Ta'ala tangguhkan pertolongannya, sehingga saya katakan, dia bersihkan saf golongan pejuang ini. Ketika mana mereka dipersendakan, maka datang pertolongan Allah. Kemudian dalam ayat ini juga kita baca, ataupun Allah Ta'ala menjelaskan bahawa agama Allah kesudahannya akan menang. Walau bagaimanapun keadaan. Penutupnya kepada menjadi milik Islam. Kelebihan surah ini. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah bin Salam. Katanya, suatu hari, tadzakarna, kami bersembang berbincang. Lalu kami berkata, mencadangkan, siapa di kalangan kita berani jumpa Rasulullah? Lalu tanya Rasulullah, apakah amalan yang paling mulia? Falam yakum ahadun minna. Seorang pun tak berani. Fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Maka Rasulullah panggil kami satu persatu. Fajama'ana, dan menghimpunkan kami.
Lalu Rasulullah membaca surah ini kepada kami. Surah As-Saff semuanya. Kata Abdullah bin Salam, kami duduk sembang. Siapa berani tanya Rasulullah, apakah amalan yang paling baik kita nak buat? Kita nak buat yang terbaik lah ni. Ni biasa-biasa je. Kita nak terbaik. Lalu tak ada seorang pun berani nak tanya Nabi SAW. Lalu Rasulullah panggil mereka. Satu persatu yang berkumpul tadi. Lalu Nabi membacakan surah ini sebagai peringatan. Surah As-Saff semuanya, 14 ayat. Dan riwayat yang lain daripada Abdullah bin Salam katanya, aku telah duduk bersama dengan sekelompok sahabat Nabi SAW. Lalu kami berbincang, lalu kami berkata, "Lau na'lamu ayyal a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla la'amalnahu." Kalaulah kita tahu manakah amalan yang paling baik untuk kita buat, kita pasti buat. Lalu turunlah ayat ini. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Telah bertasbih kepada Allah. Apa sahaja yang berada di langit dan apa sahaja yang berada di bumi. Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu katakan apa yang tidak kamu lakukan? Kata Abdullah bin Salam, lalu Rasulullah membaca ayat ini keseluruhannya pada kami. Apa maksudnya? Ketika mana kita dalam hidup, kita rasa nak buat yang terbaik. Kita dah buat yang baik-baik. Lalu kita pun nak buat yang terbaik. Bila kita nak buat terbaik, ingat, kita dah meletakkan satu janji dalam diri kita kepada Allah. Saya nak buat terbaik. Tetapi bila datang betul-betul peluang untuk buat terbaik, apakah kita buat? Ramai orang bila berbincang, dia akan kata kita akan buat macam ni, macam ni, macam ni. Tapi bila datang kesempatan itu, kebanyakan mereka menarik diri. Akhirnya yang ada cuma orang yang benar-benar iman. Maka Allah memperingatkan kepada orang beriman. Dan Nabi SAW membacakan peringatan ini pada orang beriman. Yang saya kata ada hari, kita dah biasa buat baik, kita pun terfikirlah nak buat benda baik lebih besar sekali dalam hidup kita. Bila peluang itu mula ada, bila benda itu mula terbuka depan kita, maka kalau kita bercakap tadi atas nama kejujuran, pasti kita akan menjadi orang ke depan. Kalau tidak, pasti kita akan menjadi orang yang beralasan. Akhirnya turunlah ayat tentang perang. Bila turun ayat tentang perang, inilah amalan yang paling baik. Maka sebahagian mereka berundur ke belakang. Kononnya nak tunjuk kami akan buat yang terbaik. Tapi bila turun ayat perang, berundur ke belakang. Maka hanya tinggal orang-orang yang benar-benar ikhlas. Maka ayat ini turun, memberi peringatan. Bila mana kita berjanji untuk buat baik, kita dah letak satu komitmen. Sebagai ulama menyatakan seorang bila berjanji dia nak buat baik pada dirinya sendiri, dia kena buat. Walaupun para ulama membahagikan janji pada diri sendiri itu ada dua jenis. Pertama nazar, yang kedua bukan nazar. Yang dikatakan dia nak buat baik atas nama nazar, maka ini wajib kalau nazar itu bersifat taat. Yang kedua, bila seorang itu berjanji nak buat satu kebaikan, tapi dia tak nazar. Dia cuma kata, saya lepas baik dari sakit ni, nak rajin ke masjid. Saya lepas masa dah free, saya nak kuliah. Saya kalau duit banyak, saya nak sedekah. Dia janji pada diri dia tanpa nazar. Apakah dia perlu melakukannya atau tidak? Sebagai ulama menyatakan dia tidak wajib. Secara agama, tetapi secara maruah dia kena buat. Sebab dia dah cakap nak buat baik. Kalau dia kata, okay, malam esok kita orang akan belanja, kita buat jamuan sikit, kita nak buat makan-makan sikit. Dan malam esok dia pun hilang lah. Tak ada misalnya. Maka secara maruah dia dah habis. Walau tak wajib sebab dia tak bernazar. Dia cuma cakap lah malam esok datang saya akan buat makanan ni, makanan tu. Tiba tidak. Walaupun setengah ulama membahagikan janji tadi, kalau janji tadi boleh membebankan orang yang dicakap dia kena tunaikan. Contoh dia kata, kalau awak kahwin, saya sponsor mas kahwin awak. Dia cakap macam tu. Kawan ni pun kahwin, maka tak sponsor mas kahwin. Ini dia berdosa. Sebab dia telah menyusahkan orang ni. Orang tu kahwin sebab orang tu janji. Kalau awak kahwin, saya bagi awak 2 dinar. Zaman dulu lah. Kalau awak kahwin, saya akan sembelih kambing untuk awak. Dia cakap. Maka orang tu berkahwin kerana dorongan bebanan keuangan dia. Maka waktu tu diwajib. Sebab apa? Dia ada komitmen dia bagi pada orang.
Tapi kalau tak ada komitmen apa-apa, dia cakap tak ada. Maka secara maruah dia kena buat. Walaupun agama tidak. Ini pandangan jumhur ulama. Tapi di sisi Maliki, kita ni tuan-tuan kalau janji nak buat apa pun kena buat. Kena buat. Walaupun kita tak bernazar, walaupun kita tak guna nama Allah, kita cakap-cakap je. Kata esok saya belanja awak sarapan. Kita kata esok saya belanja sarapan. Ataupun esok nanti saya belanja awak makan. Maka benda tu ditunaikan. Walaupun saya sebut jumhur ulama kata secara maruah kena tunaikan. Walau agama tak wajib sebab dia tak bernazar. Dan dia pun tak susahkan orang ni. Tapi kalau dia sebut tentang syarat yang kita sebut tadi, kalau sekiranya awak berkahwin saya bagi sekian-sekian. Itu dia ada satu syarat yang diberikan. Atau dia sebut kalau awak nak pergi umrah, saya akan bagi tiket awak. Kawan ni pun daftar lah umrah misalnya. Dia letak satu komitmen. Sehingga orang tu pergi. Maka dia kena buat. Tapi kalau tak ada apa-apa bentuk komitmen, dia cakap umum macam tu, mana esok kita buat jamuan, kita buat makan. Makan-makan sikit lah. Tidak lepas isyak tak ada makanan, kita buat makan berat-berat sikit. Contoh dia. Misalnya, dia pun tak buat apa-apa. Dia tak berdosa. Tapi maruah dia. Orang Islam ni bila sembang buat baik, buat. Tentang kita kalau sembang nak buat baik. Walaupun saya kata kita tak bernazar. Walaupun kita tak bersumpah. Walaupun kita taklah tunjukkan satu benda yang tegas. Supaya kita dalam bercakap jangan ada yang main-main. Terutama benda baik. Saya main-main je nak buat jamuan. Jangan, buat betul lah. Kerana bila kita bercakap benda macam gitu, dia melibatkan maruah kita. Bila kita janji untuk buat baik pada orang. Melibatkan maruah kita. Barangkali sebahagian orang bergantung dengan perkataan kita tadi. Oh, dia dengar kita kata malam esok nak buat jamuan. Dia pun cakap rumah dia, awak jangan masak tau. Dia pesan ke rumah dia. Kita nak beranak semua pergi kelas malam esok. Dah siap. Pergi kosong. Makanan tak ada. Maka menyebabkan masalah besar. Maka ini benda-benda yang berkait dengan janji. Jadi Rasulullah bacakan ayat ini kepada orang beriman. Supaya mereka bila berkata sesuatu, jangan sekali berkata apa yang mereka tak buat. Kerana perbuatan itu disebut oleh Allah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Besarlah kebencian di sisi Allah. Disebabkan kamu kata apa yang kamu tidak katakan. Secara keseluruhan surah As-Saff, surah yang bersifat Madaniyah ini, yang merupakan surah yang mengajak orang-orang yang beriman supaya menekankan penyatuan dan tujuan penyatuan untuk perjuangan, dan perjuangan itu memerlukan pengorbanan, harta benda dan juga nyawa. Dan atas nama pengorbanan itu Allah janjikan kemenangan di dunia dan kemuliaan di hari akhirat kelak. Dan tempat tinggal yang mulia bersama dengan orang-orang yang mendapat kejayaan yang agung, kejayaan yang besar. Kemudian surah ini juga menceritakan bagaimana ikrar yang diambil oleh Nabi Isa AS kepada golongan Hawariyun supaya sama-sama menjadi pembantu penolong agama Allah. Seolah-olah kata ulama, surah ini mengajak kepada kita sentiasa meletakkan diri kita sebagai pembantu penolong agama Allah. Kita kena letak diri kita ini penolong-penolong agama Allah. Bukan hidup kita ni cuma nak makan minum kemudian tunggu mati. Kita ialah penolong-penolong agama Allah. Bila kita sebut kita penolong-penolong agama Allah, maka buatlah sesuatu untuk agama Allah. Baik dengan harta kita, baik dengan masa kita, baik dengan ilmu kita, baik dengan idea kita, buat sesuatu yang akan mengangkat agama Allah. Kerana setiap orang akan ditanya dalam soal jawab kubur, apa agamamu? Maksud apa agamamu? Apa yang kamu perbuatkan untuk agamamu? Kita jawab Islam agama saya. Contoh kalau kita tak buat apa-apa, nak jawab macam mana Islam agama kita? Apa yang kita lakukan pada agama kita? Ini yang dibuat oleh para sahabat. Mereka sentiasa bertanya, apa yang mereka lakukan untuk agama mereka? Tentang hari ini, soalan itu seperti hilang dalam dada orang Islam. Mereka seperti tak tanya apa yang mereka buat untuk agama mereka. Maka bila kita lupa soalan ini, lalu kita akan lupa matlamat hidup kita. Lalu kita lupa bagaimana mengisi waktu kita. Tapi kalau seorang sentiasa membangunkan soalan ini dalam akal fikiran, apa yang saya lakukan pada agama Allah? Maka dia tak akan pernah berhenti bekerja untuk agama Allah. Ni tak, kita pas pencing dah tak tahu nak buat apa. Tak tahu lah Ustaz, pencing tak tahu nak buat apa Ustaz. Tak tahu nak ke masjid pun, tak tahu nak pergi kuliah pun, tak tahu pencing. Kita menung, dia tak tahu nak buat apa.
tunggu anak cucu balik. Kalau dia tahu bahawa hidup dia untuk buat sesuatu pada agama Allah. Akhir kita lihat watak-watak para sahabat. Dengan tempang kaki mereka, mereka berjuang untuk agama Allah. Dengan tua usia mereka, mereka berjuang untuk agama Allah. Dengan cacat panca indera mereka, mereka berjuang untuk agama Allah. Dengan kemiskinan mereka, mereka berjuang untuk agama Allah. Kalau setiap mereka berkata, kami ialah pembantu agama Allah. Jadi kita pun kena tanya. Kita ni kan pembantu agama Allah. Apa yang kita buat untuk agama Allah? Maka lihat umur kita. Lihat segala peluang-peluang yang Allah berikan pada kita. Supaya tidak tertegak hujah atas kepala kita akhirat kelak. Supaya kita memang benar-benar buat sesuatu untuk agama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.